عظيم أما بعد. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada petang ini dengan izinnya, dengan limpah kurnianya, dengan kasih sayangnya, diberinya kita sekali lagi peluang untuk kita berada di dalam majlis yang paling mulia, iaitu majlis mengingati Allah, yang disifatkan oleh baginda Rasulullah SAW sebagai taman-taman syurga di dunia. Mudah-mudahan kita akan dapat syurga yang sebenarnya nanti di akhirat. Dan syukur juga kita kerana Allah bagi peluang kita untuk menambahkan lagi pahala kita di sisinya. Dapat kita menjadikannya sebagai bekal untuk kita bawa kepada negeri yang kekal nanti, tak lama lagi, bukan lama benar lagi. Mudah-mudahan bekalan kita cukup. Bila cukup bekalan, bermakna kita tak ada dalam mengalami kesusahan di alam yang akan kita pergi selepas ini. Tak ada susah, kan bekalan cukup. Macam kita berjalan, cukup bekalan. Duit ada, makanan ada, kenderaan ada, pakaian ada, tenang je. Rumah ada. Jadi mudah-mudahan cukup bekalan. Tapi bekalan yang nak kita bawa tu bukan duit, bukan mi goreng, bukan capati, bukan martabak. Yang nak kita bawa balik ialah sifat taqwa. Firman Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan cari oleh kamu bekalan-bekalan yang cukup, maka sebaik-baik bekalan yang nak kamu bawa balik nanti ialah sifat taqwa. Bila taqwa, baru ada dijamin Allah keselamatannya di dunia dan juga di akhirat. Di dunia pun Allah jamin selamat. Wallahu waliyyul muttaqin. Betul Allah menjadi pembela kepada mereka-mereka yang bertakwa. Di akhirat pun selamat juga. Innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu sentiasa berada di dalam keadaan yang selamat, darjat yang selamat, kedudukan yang selamat, posisi yang selamat. Di mana selamatnya? Di dalam syurga. Syurga garanti selamat. Kerana dalam syurga tu tak ada bimbang, tak ada takut, tak ada risau. Kerana syurga tu tempat kita hanya bergembira saja, berbahagia saja dalam syurga tu. Tak ada bimbang, tak ada takut, tak ada apa, tak ada kecebut apa mana, duka cita tak ada dalam syurga tu. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada mereka itu duka cita, dan tidak ada mereka itu bimbang, dan mereka tidak ada duka cita dalam syurga. Gembira aja, seronok aja. Tanggungjawab tak ada. Kerjanya enjoy saja. Itu tapi kena berjuang dulu di dunia ni. Kena korbankan dunia itu untuk mendapat kehidupan yang baik di akhirat. Baik, syukur kita kerana kita tergolong masuk golongan orang yang boleh berjuang jalan Allah. Mudah-mudahan Allah bagi ganjaran daripada perjuangan kita itu. Ganjaran tak lain melainkan syurga. 8 syurga menunggu kita. Yang pertama, dah cari nota no. Yang pertama, syurga Firdaus. Yang kedua, udah mana nota aku tu je. Jannatun Adnin. Yang ketiga, Jannatul Ma'wa. Yang keempat, Darussalam. Yang kelima, Jannatun Na'im. Yang keenam, Jannatul Jalal. Yang ketujuh, Jannatul Khuld. Dan yang ke-8, Jannatul Qarar. Hafal ni senang ya. Tidak rasa dengar dan cari mana nota aku ni. Dah hilang je no. Nulisnya selalu asal ngaji nulis, asal ngaji nulis. Betul tak tahu mana tempat. Alright, neraka ada berapa? 7. Yang pertama udah lupa juga. Jahannam. Yang kedua namanya Jahim. Jim lagi dua-dua tu. Yang ketiga namanya Saqar. Yang keempat namanya Sa'ir. Dua-dua tu sin belaka ya. Saqar, Sa'ir. Yang kelima namanya Khutamah. Yang keenam namanya Hawiyah. Ha belaka dua-dua. Satu ha pedas, satu ha apa. Dua-dua ha. Khutamah tu kha, bukannya ha pun kha ya. Yang nombor 2 tu ha pedas.
hawiyah. Dan yang ketujuh namanya ladha. Lam, dha, ya tak ada titik. Ladha itu nama neraka. Jadi pilih mana nak. Nak syurga ada jalan menuju ke syurga. Nak neraka ada jalan menuju ke neraka. Nak syurga kata Allah apa? Beriman dan beramal soleh, dapatlah syurga. Walladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh. Mula-mula kena beriman. Beriman dengan apa? Rukun iman yang 6. Ya, 6 perkara itu kena beriman. Berapa peratus? Berapa peratus? 100%. Ya, jangan ada syak, jangan ada zon, jangan ada waham. Mesti 100%. Percaya betul-betul, yakin betul-betul. Kemudian beramal soleh. Amal soleh itu artinya apa saja kita buat mesti ikut cara Islam. Semayang cara Islam, puasa cara Islam, pakaian cara Islam, didik anak cara Islam, nikah kahwin cara Islam, berdiri negara cara Islam. Apa saja. Whatever you do must be in accordance with the teachings of Islam. Baru diterima Tuhan. Kata Tuhan tak terima. Allah khabar dalam Quran. Dan surah Ali Imran ayat 85 berkata Allah, "Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Kata Allah. Barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada cara hidup Islam, maka sekali-kali tidak diterima Allah darinya. Dan orang itu di akhirat nanti akan tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi. Kalau rugi di mana? Di neraka lah. Mana ada orang untung pergi masuk syurga Mana ada orang rugi masuk syurga? Orang rugi masuk neraka lah tu. Di neraka tu ada apa? Ada azab, ada seksa, ada penderitaannya. Jadi nak masuk neraka ada jalannya apa? Kufur dan maksiat. Walladzina kafaru wa kazzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan mereka-mereka yang ingkar dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah yang menjadi penghuni neraka. Kekal abadi mereka di dalamnya selama-lamanya. Siapa nak angkat tangan? Siapa nak neraka? Angkat tangan. Saya nak angkat gambar, nak masuk dalam Facebook. Orang ini nak neraka, kan? Dia seronok masuk neraka. Lantaklah tak ada ayat siapa yang masuk neraka. Ada orang cakap macam tu. Lantak tu ni. Tahu lantak? Peduli apa? Nanti lantak tu. Lantak peduli apa? Dia aku masuk neraka. Tak ada aku siapa yang masuk neraka. Ingat neraka siapa benda. Neraka ni macam dewan ni kan? Agak-agaklah perempuan duduk dalam neraka ni boleh duduk tetap macam perempuan duduk kejap ni kan? Macam mana? Mengelupa, mengelejat. Kenapa? Neraka tu lantainya panas, udaranya panas, dindingnya panas, pakaiannya panas, asapnya panas, makanannya panas, minumannya panas. Itulah neraka. Siapa lalu nuhur angkat tangan? Sebab itu kita kena takut dengan neraka. Ya waquduhan nar. Takutlah kamu dengan neraka. Alright, untuk petang ni buka muka surat 161. Dah. Kita masih lagi menceritakan tanda-tanda datangnya hari kiamat. Kiamat besar Tanda-tanda besar datangnya hari kiamat. Ya, nombor 1 kita akan baca nanti ya. Yang ni petang nak baca. Terbit matahari dari sebelah barat. Sekarang matahari terbit ke mana? Ke mana? Timur atau naik-naik dia pergi kata sampai tengah hari dia tegak nanti. Itu boleh petang? Menghala ke barat, barat ya. Sudahnya sampai ke barat. Nanti esok sampai masanya dia terbit daripada barat. Dari sana terbitnya. Ketika itu tidak ada taubat lagi bagi kamu. Orang berdosa kalau taubat tak diterima oleh Tuhan. Kalau kamu kafir, kamu masuk mengucap dengan syahadah, ucapan itu tak diterima oleh Allah Taala. Masa itu tak ada terima taubat, tak ada pula diterima orang beriman lagi masa itu. Dah tutup. Pintu taubat dah tutup. Pintu beriman dah tutup.
Itu bila matahari terbit dari barat. Sekarang dah terbit belum? Belum. Ada harapan lagi untuk berubah. Harapan lagi untuk membuat kebaikan dan meninggalkan kejahatan. Minta ampun dengan Allah Taala. Itu matahari terbit dari barat ya. Itu untuk individu. Bukan untuk masyarakat. Untuk individu, bila nyawa dah sampai ke kerongkong. Tahu? Dah nak padam. Cakap orang macam apa? Udah terdeek. Tahu apa terdeek? Ya Allah. Udah terlantar. Terlantar nak apa? Udah tak boleh buat apa dah? Mengadu pun tak tahu lagi. Tak boleh nak mengadu lagi. Kalau mengadu, belum lagi nak mati. Ini dah dekat nak mati. Masa itu tidak diterima lagi taubat kita tu ya. Allah Taala lantaklah keluar air mati semua sekali, tak terima dia Tuhan. Jadi jangan sampai ketika nyawa sampai ke kerongkongan. Orang lain pun tak boleh tolong. Tengok aja lah. Falaula idza balaghatil khulqum wa antum hina idzin tanzurun, kata Allah. Apabila nyawa sudah sampai ke kerongkongan, kamu tak boleh buat apa, hanya tengok aja. Doktor pun tengok je, tak boleh buat apa lagi dah. Kalau doktor kena apa itu, orang lain boleh tengok. Doktor pun kena ya. Jadi kalau untuk individu, ketika nyawa nak cabut. Untuk masyarakat, ketika matahari terbit dari barat. Habis pintu taubat, tak buka lagi dah ya. Alright, belum baca lagi, ini orang nak baca. Tanda ini adalah permulaan bagi perubahan yang berlaku pada undang-undang alam. Undang alam itu berlaku ketika berubahnya itu ketika matahari terbit daripada barat. Dengan lahir beberapa perkara yang tidak dikenali oleh manusia. Tak pernah kita tengok apa itu. Masa itu huru-hara yang amat dahsyat. Tak kira. Allah khabar dalam Quran dalam surah Abasa wa Ta'ala apa? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni, kata Allah. Pada hari itu mereka sudah tak kenal lagi, tak peduli lagi dengan saudara mara dia, adik-adik tak kenal dah. Lupa ada. Wa ummihi wa abihi, dia lupa kepada maknya, lupa kepada ayahnya. Wa sahibatihi wa bani, dia lupa kepada sahabat-sahabatnya, dia lupa kepada anak-anak, dia lupa. Tak ingatkan anak. Sekarang ni ingat anak. Siapa tak ingat anak, ingat kan? Walaupun anaknya berbelah-belah, dia ingat ni, yang tu situ di sini, yang ni di Kuala Lumpur, yang ni di Australia, yang ni di Singapura, yang ni di London, yang ni di Hong Kong. Dia ingat je. Esok tak ingat dah, walaupun seorang anak tak ingat dah. Wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Pada ketika itu masing-masing hanya mengingatkan nasib diri masing-masing aja. Apa nak jadi pada aku ni, apa nak jadi pada aku ni, apa nak jadi pada aku. Itu apabila terbit matahari dari barat. Sekarang ni masih ingat lagi. Ingatkan dosa-dosa kita dulu. Gitu. Minta ampun dengan Allah Taala ya. Jadi perubahan itu bermula daripada matahari terbit dari barat. Dan berlakunya serentak perubahan undang-undang alam ni. Kejap-kejap itu berlakunya perubahan undang-undang alam ni. Taubat tak terima, ibadah dah tak ada. Orang nak semayang tak ada, susahkan semayang. Orang nyebut nama Allah pun dah tak ada. Dia makin lama makin kurang, makin lama makin lupa, makin lama makin jauh Allah daripada manusia. Tapi ekonomi makin lama makin bagus, makin lama makin melonjak, makin lama makin apa, baguslah ya ekonomi. Sampai nak zakat pun tak ada tempat nak menerima zakat kita tu. Bagi pada timah tak kesiok, aku pun banyak kata. Bagi pada munah saya induk kepada, tahu induk kepada. Aku pun berlambat-lambat kata aku punya. Bagi pada Endon pun kata no way, I cannot accept what you are giving me. I have lots of money. Nak berzakat pun tak ada tempat nak berzakat. Pasal apa? Ekonominya melonjak-lonjak. Orang dah makin lama makin jauh dengan Allah, makin jauh dengan Islam, makin jauh dengan agama. Akhirnya seorang pun tak ada lagi menyebut nama Allah. Sekarang ni dah mula dah
Mudah-mudahan ada orang lupakan Allah. Cuba tengok wirid lepas semayang ni. Makin lama makin pendek, makin lama makin pendek, makin lama makin pendek. Sini tak tahu saya tak pernah semayang subuh sini. Dulu orang semayang tu udah dekat nak terbit matahari tu, apa udah dekat nak cerah tu, baru berhenti. Ini dah gelap lagi dah habis, udah lekas dia doa. Tu imam tamat yang muda-muda ni, main kotot-kotot dia tahu main kotot. Tahu kotot? Potong-potong aja. Tu kotot cakapnya, main potong-potong aja. Tasbih pun tahlil pun tak sampai 100 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah 30 kali dah berhenti. Ini banyak-banyak sebab begitu tu. Yang susahnya tu, yang tua-tua pun dah jangkit. Dulu tua-tua tu panjang bedanya. Ini ikut orang muda apa? Potong-potong, kotak-kotak. Orang tua pun ikut jangkit juga. Yang dah lama-lama tu macam tu juga. Cuba semayang berjemaah tengok macam mana. Sini saya tak tahu lah. Tak pernah semayang subuh sini. Kuliah subuh pun tak ada. Dia minta panggil. No call, no come lah. Tempat lain ada. Macam pagi esok. Di mana? Kampung Siawan. Dia got call, I got come lah. Here they no call, I no come. Alright. Itu ya. Jadi berubah undang-undang alam ini. Orang dah tak diingatkan Allah lagi dah. Akhirnya seorang pun tak sebut nama Allah. Maka ketika itulah berlakunya hari kiamat. Ditiup angin merah, berlakulah kematian serentak. Kematian serentak. Manusia mati, binatang mati, pokok mati, burung mati, ikan mati, malaikat mati, jin pun mati, iblis pun mati, semua mati belakang. Sudahnya tinggal seorang tak mati. Siapa yang tak mati? Malaikat apa? Malaikat maut. Dia tinggal seorang tak mati-mati. Dia dah dicabutnya nyawa Jibril, nyawa Israfil, nyawa Mikail, nyawa Munkar, nyawa Nakir, cabut semuanya. Nyawa iblis pun dah cabutnya. Nyawa manusia dah habis lah. Haji Ibrahim dah lama dah habis lah. Dah cabut semua. Tinggal dia yang tak mati. Lalu Allah tanya dia, wahai malaikat maut, siapa lagi yang belum mati? Apa jawab dia? Yang belum mati hanya saya dan Allah sajalah. Allah memang tak mati pun apa? Mengapa Allah tak mati? Dah diam belakang. Mengapa Allah tak mati? Kerana Allah hidup. Dengar dia tu. Kalau tanya dia orang tu. Mengapa Allah tak mati? Kerana Allah itu sifatnya hidup. Dan dia hidup bukan dengan nyawa. Dia tak perlukan nyawa. Faham cakap saya ni? Allah tak perlukan nyawa. Allah cipta nyawa bagi pada manusia. Allah cipta nyawa bagi pada burung. Allah cipta nyawa bagi pada binatang. Allah cipta nyawa bagi pada malaikat. Allah cipta nyawa bagi pada jin. Allah tak perlukan nyawa. Sebab itu Allah tak ada mati-mati. Yang mati siapa yang ada nyawa, matilah. Pokok ada nyawa dah? Pokok ada nyawa dah? Ada, sebab pokok mati sudah. Malaikat ada nyawa dah? Ada. Lagi? Rimau ada nyawa dah? Gajah ada nyawa dah? Pelanduk ada nyawa dah? Semua ada nyawa. Sebab dia mati. Allah tak ada nyawa. Dia tidak memerlukan nyawa. Nyawa itu untuk makhluk saja. Allah tak perlukan nyawa. Sebab itu Allah tak mati. Tapi malaikat maut mati ke tak? Mengapa dia mati? Kerana dia ada nyawa. Jadi yang belum mati lagi ya Allah ialah saya dan Allah Ta'ala. Lepas itu Allah tanya lagi, tak pernah ke kamu dengar ayat aku yang berbunyi kullu nafsin za'iqatul maut? Apa katanya? Setiap yang bernyawa pasti akan merasa mati. Tak jawab malaikat maut dah. Tak jawab ni. Kenapa? Dia tahu ini merupakan perintah Allah. Suruh apa? Suruh cabut nyawanya sendiri. Ini aja makhluk yang boleh cabut nyawa sendiri. Yang lain tak boleh. Manusia boleh perempuan kalau sedih boleh tak cabut nyawa sendiri? Budak tunang tak jadi, kahwin tak jadi,
pengantin tak ada datang-datang. Dia fras, kau jangan lombong, nanti kan bongong. Bingung ya. Tambah kalau nak bunuh jeri, jangan kau jangan lombong. Rasa lemah dia berenang balik ke tepi. Ya. Kalau nak bunuh diri apa? Makan racun ke? Itu boleh. Mati lah tu. Ini tak boleh. Manusia tak boleh. Allah kata apa? Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Jadi dia tahu ni Allah perintahkan dia cabut nyawanya sendiri. Dia boleh. Kerana tak ada siapa lagi nak cabut nyawa dia. Maka dia mencabut. Agak-agaknya kasar ke lembut dia cabut nyawanya. Agak-agaknya malaikat maut nyabut nyawa sendiri. Kasar ke lembut-lembut. Lembut je. Tapi sakit ke dah. Ya Allah punyalah sakit. Jerit pekik dia tahu. Aduh. Sakitnya. Kalau aku tahu macam ni sakitnya cabut nyawa, tak aku siok buat kerja nyabut nyawa orang tahu. Rupanya malaikat maut tu orang kampung gajah. Tak aku siok nak cabut nyawa orang. Akhirnya matilah malaikat maut. Siapa yang tak mati lagi? Allah yang tak mati ya. Kemudian baru Allah bangkitkan manusia semua sekali. Yang hidup tu semua mati, yang mati semua bangkit balik ya. Yang mati tu semua hidup balik. Manusia, malaikat, jin semua hidup balik. Allah kata dalam Quran apa? Summa innakum ba'da dzalika lamayyitun summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun, kata Allah. Kemudian kamu selepas ini akan menjadi mayat-mayat, akan mati belaka. Dan selepas itu semua kamu di hari kiamat nanti akan dibangkitkan semula. Semua akan dibangkitkan semula oleh Allah SWT ya. Tak dimatikan. Kemudian bila bangkit, barulah yang baru kita kenal yang ni ahli syurga, yang ni ahli neraka ya. Ahli syurga macam mana bangkitnya? Nak masuk syurga ke tak? Itu macam mana bangkitnya tu? Macam mana? Cantik. Ahli syurga cantik. Sempurna kejadiannya. Ya. Secantik siapa? Secantik Siti Nurhaliza. Secantik Siti Zulaikha. Bukan Siti Nurhaliza ya. Kalau ada ahli syurga ya, Siti Zulaikha. Kerana wanita dulu, kini dan selama-lamanya cantik bernama Siti Zulaikha. Kalau lelaki secantik Nabi Yusuf. Bukan rupa Nabi Yusuf, secantik. Rupa apa dia lah. Leman apa leman lah. Hamzah apa Hamzah lah. Ayub apa Ayub lah. Khalid apa Khalid lah. Tapi secantik Nabi Yusuf. Perempuan apa dia lah. Dia apa dia lah. Timah apa timah, minah apa minah, limah apa limah, etun apa etun, enak apa enak. Tapi secantik Siti Zulaikha. Kalau ahli syurga. Kalau ahli neraka, macam mana panggilnya? Ya Allah, adik korang ni. Ahli neraka macam mana panggilnya? Seperti binatang yang perangainya diamalkan dalam dunia ni. Macam binatang panggil tahu. Ada yang bangkit macam kaldai. Siapa nak angkat tangan? Ada yang bangkit macam harimau. Angkat tangan, siapa nak? Ada yang bangkit macam ular. Siapa nak? Ada yang bangkit macam arnab. Siapa nak? Ada yang bangkit macam tikui. Ada yang bangkit macam kera. Ada yang bangkit macam babi pun ada. Babi udah lewat babi hitam tu. Itu kalau dia ahli neraka. Dia tidak bangkit seperti manusia biasa. Ikut perangai yang dia amalkan dalam dunia ni. Kalau kerjanya nak melit orang je, 100 jadi, 50 jadi, RM5 pun jadi, RM10 pun jadi, esok akan bangkit seperti ular. Kalau kerja dalam dunia ni nak rokam orang je, nak rokam je, bergaduh je kerja, esok akan dibangkitkan seperti serigala. Tahu serigala? Serigala kerja nak rokam je. Ini pilih mana anda. Nak secantik Siti Zulaikha ke? Nak rupa kaldai? Mana anda?
Jadi jangan berani-berani melakukan maksiat ya. Udah bangkit dari kubur, diperintahkan oleh malaikat semua supaya pergi menuju ke mana? Menuju ke mana? Ke satu tempat yang luas namanya padang mahsyar. Udah bangkit tu, semua pergi padang mahsyar. Jadi ada orang pergi padang mahsyar tu, ada yang berkenderaan. Apa kenderaannya? Tengok binatang apa yang dia korban. Dekat raya ni, dia korban apa? Kalau unta lah kenderaannya. Kalau kobra lah kenderaannya. Kalau lembu lah kenderaannya. Kalau kebas lah kenderaannya. Kalau kambing lah kenderaannya. Kalau kambing beri-beri lah kenderaannya. Perempuan jangan bayangkan kobra dunia ni tak sampai siwa nak naiknya melumpur je. Ini esok canggih punya kobra tau. Canggih, lebih kuda Lone Ranger lagi tau. Cantik ni. Esok itu jadi kenderaannya. Ada yang jalan kaki. Kalau tak ada kenderaan jalan kaki lah. Ada yang merangkak. Ada yang mengesut. Tahu mengesut? Mengesut jalan-jalan. Atas panggung jalan. Set mengesut. Perlahan ke laju? Perlahan-lahan benar jalannya mengesut. Ada yang jalan atas perut. Macam mana? Macam ular jalan atas perut. Orang begitu ya. Malahan ada yang berjalan atas kepalanya. Kepalanya ke bawah, kakinya ke atas. Percaya kata ni? Ini yang ngabun bukan Haji Ibrahim. Yang ngabun tu kan? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malahan ada yang berjalan di atas kepalanya. Dia cerita dengan Aisyah. Terkejut Aisyah dengarnya. Macam mana ya Rasulullah jalan atas kepala? Tak masuk di akal kan? Jawab Nabi, di dunia ni iyalah kamu tak boleh fikir orang jalan atas kepala. Tapi di akhirat esok apa pun boleh dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rupa-rupa yang dalam dunia ni pun ada orang jalan atas kepala. Ada orang kepala yang ke bawah, kakinya ke atas. Ada kata ada? Ada satu tarian, kepalanya ke bawah, kakinya ke atas. Apa nama tariannya? Dah ada yang hafal nampak. Breakdowns. Hafal. Dah ada. Rupanya sudah berlaku di dunia ni. Jadi kalau di dunia boleh berlaku, di akhirat tentu boleh berlaku. Akhirnya sampailah kepada mahsyar. Itu cerita. Kemudianlah ya. Lepas tu. Mahsyar dulu. Lepas tu apa berlaku itu kemudian cerita. Tengok baca kitab dulu. Perubahan terawal yang apa tu? Yang disebut di dalam kebanyakan hadis ialah terbitnya matahari dari sebelah barat yang menyalahi kebiasaan. Itu menyalahi kebiasaan. Biasanya matahari terbit dari mana? Dari timur. Sekarang ni dari barat. Tuhan yang berkuasa menjadikan matahari terbit dari sebelah timur, berkuasa pula mengubahkan undang-undang alam. Tuhan biasa lakukan matahari terbit dari timur, tapi bolehlah Allah ubahkan. Esok kamu terbit dari sebelah barat, kata Allah ngabur pada matahari. Berkuasa tak Allah melakukannya? Allah Maha berkuasa. Apa yang boleh dilakukan oleh Allah? Yang semua boleh. Undang-undang perjalanan alam ini boleh Allah ubah dengan menerbitkan matahari dari pihak barat, kerana Allah adalah pencipta. Pencipta lagi apa? Pengatur dan pengurus urusan alam ini. Semua alam ini diurus oleh Allah Taala. Yang memegangnya Allah Taala je. Kalau Allah kata ke sana lah, Allah kata ke kiri lah, Allah kata ke darat lah, Allah kata ke bawah lah. Terserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kerana dia yang menguruskan segala-galanya. Kita mengurus dia. Kita ni pun diurus oleh Allah Taala juga ya. Kamu di padang mahsyar tu berempit-empit, itu Allah menentukannya. Rapatnya tahu rapat. Bukan macam ini rapat ni. Ini kira dah rapat ni kan. Tapi esok lagi rapat. Kata Nabi macam anak panah dalam pusar panah. Rapat ke jarang-jarang. Payah nak faham ya. Ikan sardin tahu.
Ikan sardin dalam tong ikan sardin. Rapat ke? Jarang. Rapat ke jarang? Rapat. Tak tahu lagi. Ya Allah. Ambil ni kalau tak tahu aja benar-benar. Seperti rokok dalam kotak rokok. Tak faham lagi? Mana rokok dapat rokok? Jarang ke rapat? Rapat. Cik keluarkan sebatang rokok tu. Jangan beli jangan rokok. Keluarkan sebatang tu. Sudah keluar sebatang, masuk kembali. Di kotak tu. Renyuk ke dah? Renyuk. Itu macam itulah keadaan di padang mahsyar tu. Semua tau. Perempuan tadi orang betul, saya mau betul, tunan yang lain, suami perempuan mau betul juga. Berimpit-rimpit, nak bergerak macam boleh. Udahlah begitu. Telanjang pula tu. Udahlah rapat-rapat habis itu telanjang, campur pula lelaki perempuan tu. Bukan perempuan satu tempat, lelaki tempat tak campur. Ya, geling-geleman Aisyah dengarnya, ya Rasulullah, dah kemalu ketika itu. Orang ni tengok kiri, tengok kanan, orang ni tengok kita tengok orang punya, dah kemalu. Panik dia rupanya. Apa jawab Rasulullah? Pada ketika itu tak sempat nak malu. There is no time to feel shy. Tak ada tempat, tak ada rasa malu dah. Ya, kerana masing-masing tak ada masa nak tengok orang punya sini mana apa, tak ada. Masing-masing hanya memikirkan apa? Kejadian yang akan berlaku pada diri dia. Lepas ini apa? Ke mana kita ni ada? Itu je fikiran. Ya. Tak ada knowledge kanan ke dah. Itu yang berlaku di padang mahsyar ya. Kecuali, ada kecuali. Itu berlaku pada orang ramai. Kecuali mereka yang ada dapat apa? Dapat apa? Bukan syafaat, dapat apa? Lindungan apa? Aras. Orang dalam lindungan aras, dia nyongeng aja lah, sejuk aja, nyaman aja, sedap ya. Dia di bawah lindungan aras. Tak ada angat hijau, matahari terlindung, peluh tak ada. Selesa je. Tapi orang yang di luar sana, yang tak ada lindungan, matahari berapa jauh dari kepala? Sejengkal dari kepala. Berpeluh ke tak? Berpeluh-peluh. Ada orang peluhnya hat buku lali. Tahu macam kaki buku lali tu. Ada orang peluhnya hat betih. Ada orang peluhnya hat lutut. Ada orang peluhnya hat paha. Ada orang peluhnya hat pinggang. Ada orang peluhnya hat dada. Tahu dada? Ada orang peluhnya hat leher. Tahu mana leher? Mana leher? Tengkuk. Ada orang hat hidung. Ada orang apa kepala. Malahan ada orang yang berenang dalam peluhnya sendiri. Ikut amalan yang dilakukannya di dalam dunia itu. Itu keadaan di padang mahsyar ya. Itu macam-macam cerita lagi lepas tu. Berdiri semua di hadapan Allah SWT. George Bush ada situ. Bagaimana? Tony Blair ada situ. Benjamin Netanyahu ada situ. Napoleon Bonaparte ada situ. Rock Hudson ada situ. Kenal? Rock Hudson tak kenal? Tony Curtis ada situ. Charleston Heston ada situ. Bagaimana? Sharuhan ada situ. Tak kenal Sharuhan? Bagaimana ada situ? Rajendra Kumar ada situ. Dilip Kumar ada situ. Jadi mengingat saya tak tahu cerita Hindustan ke? Sophia Loren ada situ. Kenal? Sophia Loren. Tahu mana-mana. Elizabeth Taylor ada situ. Rahim ada situ. Ini orang Melayu. Saleh Kamil ada situ. Lagi apa? Mustajo ada situ. P. Ramlee ada situ. Lagi apa? Ibrahim Ista ada tak? Ada belakang tu. Di padang mahsyar ya. Itu keadaan di padang mahsyar. Tengoklah. Kalau dapat naungan aras, dia tak bersama dengan orang ramai. Dia relax, dia nyongeng, sedap, seronok aja dia. Ada lindungan aras. Itu di padang mahsyar. Ya. Alright. Akan panjang ni. Banyak cerita ni kalau cerita tu. Sampai aja kita enggak apa tu ya. Jadi undang-undang perubahan alam tu berlaku ketika itu. Bila matahari terbit dari barat. Dengan menerbitkan matahari dari pihak barat, kerana Allah adalah pencipta, pengatur dan pengurus urusan alam ini. Menurut keterangan setengah hadis, apa terangannya? Menjelaskan bahawa perubahan ini adalah petanda besar
Pertanda besar, tanda yang paling besar ya, alamat besar bagi kiamat. Kalau dekat mana kiamat, itu alamat besar. Di antara tanda besarnya ialah apabila matahari terbit dari barat. Itu alamat besar. Di antara yang lain apa alamatnya? Keluarnya Dajjal. Dajjal keluar. Lagi apa alamat besarnya? Turunnya siapa? Nabi Isa. Nah, sekarang Nabi Isa di mana? Perempuan Nabi Isa di mana sekarang? Di langit. Langit mana? Langit yang berapa? Langit yang kedua. Bersama dengan Nabi Yahya. Esok akan turun Nabi Isa ke dunia ni. Dia tidak bawa syariat Nabi Isa. Dia namanya Isa, Nabi Isa, tapi dia tak amalkan syariat Nabi Isa. Dia amalkan syariat siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia semayang macam kita lah. Ikut syariat Nabi Muhammad ya. Datang besok ke dunia ni. Yang pertama dia bersama dengan Imam Mahdi akan membunuh siapa? Dajjal. Dajjal akan bunuhnya. Oh dah aman, dia pun pergi seluruh dunia. Apa banyak? Mematahkan segala salib-salib. Tahu salib? Cross tu. Dipatahkannya. Habis gereja-gereja salib-salib itu dipatahkannya. Macam mana entahlah ya. Tembak ke atau tunjuk sudah patah, mana tahu. Jadi Rasul. Rasul ada mujizat tak? Tapi tak tahu macam mana keadaannya. Bila datang tu habis salib-salib dalam dunia, seluruh dunia ni. Gereja-gereja di Manjung ni habis. Gereja-gereja di kampung habis. Gereja-gereja di Ipoh habis. Gereja-gereja di Kuala Lumpur habis. Dia seorang ke tentera-tentera dia ke, itu wallahualam, dia tak tahu nak ceritakan ya. Tapi habis. Lepas itu apa dibunuhnya? Apa dibunuhnya? Binatang yang kita getik bunuh apa? Babi. Dia bunuhnya babi. Babi di Manjung tu dibunuhnya. Babi di Kampur dibunuhnya. Babi di Ipoh dibunuhnya. Babi di China dibunuhnya. Semua babi-babi itu dibunuhnya. Itu datang Nabi Isa. Maka amanlah dunia ni seketika. Tak ada maksiat berlaku ya. Itu tanda nak kiamat. Belum kiamat lagi ni, baru tanda baru ya. Manusia makin lama makin aman, makin lama makin sentosa, makin lama makin senang, makin lama makin ekonomi melonjak-lonjak. Ya, lebih-lebih lagi setelah wafatnya Nabi Isa. Nabi Isa sudahnya wafat juga, meninggal dunia juga. Imam Mahdi pun wafat. Udah, manusia dah makin lama makin lupakan Allah, makin lupakan Allah, makin lupakan Allah, makin lupakan Allah. Ya. Yang ada mirip-mirip iman nama aja. Dalam hadis tersebut, "Sa'ati zaman ala ummati la yabqa minal iman illa ismun." Akan berlaku di akhir zaman nanti, manusia-manusia tidak kekal tinggal beriman kecuali nama aja. Nama macam orang beriman. Ya, nama hebat Ibrahim, nama Nabi, nama Rasul. Tapi perangai macam Ibrahim. Nama hebat. Ya, Maryam. Hebat Maryam ya. Mak kepada Nabi Isa. Tapi perangai macam Mary Ann. Tahu Mary Ann? Orang putih lah Mary Ann tu. Bukan Maryam ini ya, Maryam tak lain. Mak Maryam Manjung kan. Itu nyolang mati dengan saya nampak. Ya. Nama hebat Zakaria. Nama Nabi dah Zakaria tu. Nama Rasul. Tapi perangai macam Zack. Tak ada nama tak ada. Pergi panggil Zack. Tak ada nama Islam. Ya, dan sebagainya. Nama hebat Yusuf. Cantik, handsome, tampan. Tapi perangai macam Joseph. Joseph tu kan? Orang kafir Joseph. Begitulah akhir zaman nanti. Sudahnya makin lama makin jauh, makin lama makin renggang dengan agama. Akhirnya seorang pun tak ada lagi menyebut nama Allah. Terus kena sembahyang, nyebut nama Allah pun tak ada. Baca Quran dah tak ada. Itu adalah Quran yang hilang hurufnya. Ada tak? Ada cerita Quran hilang huruf daripada masalah itu. Itu akan datang, akan berlaku itu. Kosong aja ya. Itu akan berlaku insya-Allah ya. Lepas itu barulah Allah panggil Israfil. Apa buat Israfil? Meniup sangkakala. Dia pun tiup ya. Terang dengar? Masa itu
angin pun datang, angin merah namanya, angin merah, rihul ahmar ya, angin merah. Ketika itu baru mati semua yang bernyawa, mati total ya, mati betul. Ya, udah mati, baru dihidupkan semula siapa? Nombor satu hidup siapa? Israfil. Kenapa Israfil dulu? Karena dia ada kerja, ada tugas. Apa kerjanya? Apa tugasnya? Meniup sangkakala ya. Dia pun capai ada saksofonnya. Betul tiup dia. Mana bunyinya? Ha? Kemana dengar? Macam kata selamatnya dia. Bila dengar tu, nonggeng combi dengarnya. Kalau ada lah combi ketika tu, nonggeng juga lah. Udah mati. Begitulah. Habis semua mati. Binatang mati. Itu yang berlaku ini. Setelah tanda-tanda itu timbul. Ya. Itu keluarnya apa tadi? Matahari terbit dari barat. Ya. Menurut keterangan setengah hadis menjelaskan bahawa perubahan ini adalah petanda besar bagi kiamat yang mula-mula berlaku ya, kerana berdasarkan hadis Abdullah bin Umar atau lebih terkenal dengan nama Ibnu Umar ya. Abdullah bin Umar kita selalu kenal dengan nama Ibnu Umar. Abdullah bin Umar bin Al-As menceritakan bahawa tak nampak bahawa Nabi ya, betul Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini apa ni? Sabda Nabi. Hadis ni ya. Inna awwala al-ayati tulu'u syamsi min maghribiha wa khurujat dabbatin 'ala an-nasi duha. Al-asri duha, waktu duha. Wa ayyuhuma ma kanat qabla sahib apa itu? Sahibiha. Lagi fala ukhra ala asariha qariba. Itu cakap Arabnya. Apa kata cinta saya pun tak tahu. Saya pun tak tahu cakap Arab. Cakap putih boleh, cakap Arab tak putih. Yang tahu anak enta je. Itu selalu salah. Nak buat anak ustaz kata. Enta nak tipu kata. Patutnya apa? Patut anak tipu lah. Salah saja. Saya marahkan satu orang. Marahkan. Nak jaga anak kata. Nunjuk orang tu. Jaga anak. Saya nak pergi anak begini. Padahal mana anak? Ini anak. Ini salah macam. Baik. Sesungguhnya tanda-tanda kiamat yang mula-mula keluar ialah terbit matahari. Itu yang pertama, tanda yang pertama ya. Dan dari sebelah barat dan keluar binatang melata ke atas manusia. Ada binatang melata keluar di atas bumi ni. Habis manusia-manusia tu rosak-rosaknya, dibunuh-bunuh dan sebagainya. Dihancur-hancurkannya. Dia maknanya dabbatul fil ard. Dabbah tu artinya dia mengangkat-angkat. Fil ard tu di atas muka bumi. Saya tak bisa cakap Arab, tapi tahu je yang tu. Dabbah fil ard. Melata di atas muka bumi ni. Dia melakukan kerosakan. Dia pada waktu duha, dia keluar tu pada waktu duha ya. Binatang-binatang melata ke atas manusia di waktu duha. Yang mana timbul dahulu, yang kedua akan mengeringinya segera. Bila timbul dia matahari terbit dari barat, dekat lepas tu, datanglah binatang melata yang merosak, melakukan kerosakan di atas muka bumi ni ya. Lepas satu segera aja. Lepas tu datang pula Nabi Isa, lepas tu datang pula Imam Mahdi dan sebagainya. Dajjal pun mati dan sebagainya. Berdasarkan kenyataan tersebut, jelaslah bahawa apabila lahir tanda-tanda ini dan disaksikan oleh manusia, maka mereka
mulai beriman. Masa itu baru beriman. Tapi terima Tuhan dia dah? Tak terima dah ya. Bila matahari terbit dari barat, oh ye weh. Oh aku nak beriman, aku dah asyhadu an la ilaha illallah. Tak terima dia Tuhan ya. Aku nak taubat, ya Allah, astaghfirullahalazim. Penat aja, faham tak terima dia Tuhan ya. Mulai beriman. Sedangkan iman pada waktu itu sudah tidak memberi manfaat, dah tak laku lagi dah kepada dirinya. Inilah maksud ayat yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa? Yauma ya'ti ba'du ayat, ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha. Betul? Tak nampak. Lam takun amanat min qablu kasabat fi imaniha, ya, fi imaniha khairan. Surah Al-An'am. Saya tak hafal. Kalau hafal tak ada bunyi tu macam ni. Kalau hafal macam mana? Nengok bila ini tak hafal betul. Artinya apa? Iaitu pada hari yang datang. Apa yang datang? Oleh setengah tanda-tanda Tuhan kamu, tanda-tanda dari Allah ya. Yang iman seseorang itu tidak dapat memberi manfaat, tak ada apa faedah lagi dah. Tidak dapat memberi manfaat kepada dirinya yang belum beriman. Kalau belum beriman lagi masih itu tak ada harapan lagi dah. Habis. Tak ada chance lagi dah. Tiada maaf bagi kamu lagi lepas itu ya, yang belum beriman. Sebelum itu, masa itu tak orang suruh dia pada Islam, dia tak nak. Sebelum itu, atau belum mengusahakan keadaan dalam masa apa tu? Imannya, dalam masa iman. Tak ada lara pun nak menerima Islam. Malahan tengok Islam getik namanya. Tahu getik? Ya Allah, tak getik apa? Bencikan Islam. Kebanyakan ulama tafsir mentafsirkan ayat ini dengan mengatakan sesungguhnya iman seseorang kafir, kalau dia kafir waktu itu, imannya apa? Tak diterima dia. Mengucap dia tak terima di Tuhan lagi dah ya. Orang yang kafir waktu itu selepas terbit matahari dari sebelah barat, ya, orang yang kafir tak boleh jadi beriman dah. Nyebutlah kembung apa perutnya nyebutnya asyhadu an la ilaha illallah, tak terima Tuhan ya. Jadi pekik tak ada dah, tak terima Tuhan. Bila matahari terbit belah baratnya, imannya tidak tidak memberi manfaat kepadanya. Demikian juga orang yang berdusta. Orang yang berdusta, taubatnya tidak memberi manfaat. Lantaklah taubat di mana? Astaghfirullahalazim, tak terima dia Tuhan. Kalau dia dulu berdusta, mengumpat, menipu orang, mengenai orang, terima rasuah, tak terima lagi dah taubat ya. Lantaklah keluar air mata darah pun tak terima dia Tuhan lagi dah. Kalau matahari sudah terbit dari barat ya. Tak ada dipanggil amal soleh lagi. Buat amal soleh, tak terima Tuhan dah. Apa dia amal soleh? Apa saja dia buat ikut cara Islam, itu namanya amal soleh. Sembahyang cara Islam, puasa cara Islam, pakaian cara Islam, apa saja dia buat ikut cara Islam. Itu namanya apa? Amal soleh. Sebelum matahari terbit dari barat, kalau buat amal soleh, dia bagi pahala. Dijanjikan pahala dan dijanjikan syurga pula tu. Syarat beriman dan amal soleh, dijanjikan syurga. Ya, banyak ayat-ayat yang menyeru kepada manusia supaya beriman dan amal soleh. Ya, di antaranya apa? Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat ulaika anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Berilah berita gembira kepada mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, bahawa bagi mereka itu ada syurga-syurga yang mengalir di bawahnya
beberapa sungai ya. Ada sungai buang tu. Ada 4 jenis sungai. Yang pertama sungai apa? Ini sungai apa? Bila susu ni? Ini sungai apa ni? Ayo Johone. Ada kodak tak? Tak ada. Ayo Johone. Yang pertama. Yang kedua? FN apa? Susu. Cap tekoi apa? Susu. Cap junjung apa? Sungainya. Suka minum susu cap junjung, ada sungai cucu susu cap junjung. Ya. Suka minum susu FN, ada sungai FN. Suka minum susu cap tekoi, ada sungai cap tekoi. Cedok aja. Berbayar ke tak? Di bawah Mahligai tu, sungai. Cedok aja lah. Free aja. Yang kedua, yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Madu. Sungainya. Kalau besok ini botol madu lebah hari ni, berapa duit harganya? Berapa duit harganya? 100 lebih. Esok percuma ambil ya. Dia punya. Di bawah istana dia tu, madu lebah. Yang ketiga, yang keempat, arak. Nak minum apa? Nak minum bulldog, sungai bulldog. Nak minum champagne, sungai champagne. Nak minum wine, sungai wine. Nak minum brandy, sungai brandy. Ada tu, cedok aja. Nak minum apa lagi? Konyak, sungai konyak. Nak minum VSOP, sungai VSOP. Tengok, terror dah ustaz ni. Nama arak pun hafal. Itu di syurga tu. Tak lah. Yang hebatnya puan-puan, susu tu kita minum tak ada masam-masam, tak ada pula yang basi-basi. Ya. Fresh saja. Berapa tahun pun fresh je. Tak payah masuk peti air. Fresh je susu tu. Kemudian madu pun begitu. Khasiatnya hebat. Kemudian arak, minum banyak mana pun tak ada mabuk-mabuk. Bukan macam sekarang ni. Sekarang ni kalau minum segelas, mabuknya setangki. Ya dah. Siapa nak minum arak? Kalau katakanlah arak ni segelas minum macam. Segelas arak ni. Bila minum gak, terus pandai nyanyi. Aci buka pintu. Nana balik pukul 1 ya. Pakai aja apa? Dia tak biasa minum arak. Esok di akhirat minum banyak mana pun tak ada mabuk-mabuk. Tak ada pening-pening kepala. Selesa je. Tapi syarat dapat syurga lah. Jadi ada air biasa macam ni, ada susu, ada madu, ada arak. Itu di dalam syurga di akhirat nanti ya. Ada syaratnya beriman dan beramal saleh. Beriman dan beramal saleh. Itu Allah kata tadi, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berilah berita gembira kepada mereka yang beriman dan beramal saleh bahawa bagi mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai ya. Itu janji Allah tu. Banyak ayat lain. Di antaranya berkata Allah, walladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Ya, iaitu mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang menjadi penghuni syurga. Kekal abadi mereka di dalamnya selama-lamanya. Bila syurga, masuk syurga kekal, tak ada keluar. Dalam neraka boleh keluar, tapi masuk syurga tak ada keluar. Terus kekal selama-lamanya. Ndak ke tak nak? Kalau tak nak, esok mumpat. Anu ya. Betul cuma kain kutang dada. Dapat syurga. Mana dapat ya? Betulnya. Banyak lagi. Hendakkan tertinggi menuju syurga. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang diberikan syurga yang bernama Firdaus, paling tinggi, paling hebat, paling canggih. Syurga Firdaus namanya. Kalau dia anak buah nama Firdaus, nama syurga, tahu? La yabghun anha khiwala. Tidak ada, mereka itu risau-risau, tak ada bimbang-bimbang sampai bila-bila ada syurga tadi ya.
dinamakan syurga Firdaus. Banyak lagi ayat-ayat lain untuk orang-orang yang dijanjikan Allah dengan syurga ya. Jadi kalau tidak beriman dan beramal soleh. Tapi kalau dah matahari terbit dari barat, taubat tak terima lagi dah. Tidak memberi manfaat kepadanya. Dan sesiapa yang tidak beramal sebelum soleh, tidak beramal soleh sebelum itu, lepas itu baru amal soleh, tak terima dah kerana matahari dah terbit dari barat. Dan sesiapa yang tidak beramal soleh sebelum itu, sekalipun ia beriman, maka amalannya selepas daripada terbit matahari dari sebelah barat tidak memberi manfaat apa-apa kepadanya ya. Tak ada dapat memberi manfaat juga kepadanya. Dan taklah mayang sampai lesuk-lesuk dari zikir sampai berbuih-berbuih bibi waktu zikir je, tak terima dah kalau matahari dah terbit dari barat. Tak terima dah tuan. Lantaklah baca Quran. Rio Taman Samudra ni dia baca Quran ni je tuan. Tak terima dah. Nak baca Quran bila? Bila nak baca Quran? Now. Al-an kata orang kata al-an, kejap ni, at this moment. Jangan lepas baca Quran ya. Dan sebagainya. Itu tanda yang pertama. Tanda yang kedua, keluar bintang melata daripada bumi. Keluar binatang, bukan bintang ya, keluar binatang melata daripada bumi. Sampai panjang menami ni. Kalau anda pukul 7.30 baru habis, boleh saya sambung. Ndak ke sana? Tak usah bual lah. Saya dah hutang aja. Jadi bulan depan pula ya. InsyaAllah ya. Alright, sebelum saya tutup, jangan kempunan, jangan kecewa. Ada siapa-siapa nak bangkang? Tak ada. Any objection? Salah jawabnya. Objection overruled. Any question? Baru jawab no. Kalau ada no. Kalau ada, adalah. Ya. Siapa ada soalan? Maknanya perempuan tak nak pahala. Dalam majlis ilmu ni, perempuan, yang paling besar pahala ialah orang yang bertanya. Itu paling besar pahala. Nombor 2, orang yang menjawab. Kalau tidak pahala banyak, bertanya dulu. Kalau orang menjawab, nombor 2. Tapi kalau orang nanya, orang jawab, orang nanya, dia jawab, dia nanya, dia jawab, dia nanya, dia jawab, siapa besar pahala? Orang yang jawab dia besar pahalanya. Tapi dia nombor 2, tapi banyak. So nak jadi nombor 1 boleh jadi. Orang nanya sekali aja, tapi orang jawab banyak kali. Jadi kalau nak bagi pahala banyak pada Tok Guru, banyaklah keluarkan soalannya. Dia jawab dapat pahala, dia jawab dapat pahala makanya. Untuk malam petang ni tak ada siapa dapat pahala. Tok Guru dapat pahala. Dapat pahala ngajar je. Murid dapat pahala belajar. Jadilah okey itu ya. Jadi kalau nak pahala banyak bertanya ya. Alright, sekian dulu. Ampun maaf. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات ويا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.